Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Universiti Kebangsaan Malaysia kerana telah memberikan peluang kepada saya untuk ditemuduga bagi melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang sains komputer. Berdirinya saya di sini bagi memperkenalkan diri saya. Nama saya ialah Nabilah binti Mat Hussein. Saya berumur 19 tahun dan berasal dari Kampung Sungai Tendong, Pasir Mas, Kelantan. Saya merupakan anak bongsu daripada 8 orang adik-beradik dan dilahirkan pada tanggal 22 Jun 2002. Saya telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Osman Talib 1 dan telah mendapat keputusan 5A dalam UPSR. Kemudian saya melanjutkan pelajaran ke peringkat sekolah menengah di Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra dan telah mendapat 8A dalam PT3 dan juga 6A dalam SPM. Seterusnya, ketika di peringkat sekolah menengah, saya merupakan seorang badan ahli dakwah dan kerohanian, iaitu Badar. Saya memegang jawatan sebagai naib pengurusi Badar. Saya telah diberi kepercayaan untuk menjadi ketua bagi majlis-majlis usrah dan juga sesi motivasi yang diadakan di sekolah. Selain itu, saya juga merupakan pengerusi bagi Kelab Bahasa Melayu dan telah mewakili sekolah dalam pertandingan forum dan perbahasan. Saya juga merupakan seorang penyabar, peka serta suka mendengar dan mempertimbangkan pendapat orang lain dengan baik. Saya mampu untuk memahami situasi, masalah yang dihadapi oleh seseorang dan mempunyai penyelesaian tersendiri. Sekarang, saya merupakan pelajar di Kolej Matrikulasi Kelantan dalam jurusan Sains Modul 3. Saya berminat untuk menyambung pengajian saya di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang sains komputer kerana bercita-cita untuk menjadi seorang pengatur cara. Universiti Kebangsaan Malaysia menawarkan program ijazah sarjana muda dalam bidang sains komputer secara sepenuh masa dalam tempoh 3 tahun. Kursus ini memberi penekanan bukan sahaja kepada pengalaman latihan, pengekodan malah sebagai penyediaan graduan dalam bidang sains komputer ke arah menjadi ahli pengatur cara yang profesional. Selepas menghabiskan pelajaran di IPT, saya merancang untuk mencari lebih banyak pengalaman dengan menceburi bidang sains komputer ataupun ICT sebelum menjadi seorang pengatur cara profesional supaya saya dapat menjadi seorang pengatur cara yang berkaliber dan menangani masalah perisian komputer dan tugasan yang akan dihadapi ketika berhadapan dengan kehendak pelanggan. Selain itu, saya merancang untuk menjadi guru sambilan yang mengajar subjek sains komputer atau ICT di mana-mana pusat pendidikan sama ada di sekolah atau pusat tuition. Saya juga mahu mengikuti kelas secara maya mengenai sains komputer untuk menambah maklumat bagi persediaan mencari pekerjaan yang tetap. Saya rasa setakat itu sahaja perkongsian mengenai diri saya dan semoga pihak tuan-puan dari Universiti Kebangsaan Malaysia dapat mempertimbangkan permohonan saya untuk melanjutkan pelajaran di Universiti Kebangsaan Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zul Hazri bin Zakaria berasal daripada Kelantan. Saya berumur 20 tahun dan merupakan anak bongsu daripada 8 orang adik-beradik. Saya memulakan zaman sekolah rendah saya di Sekolah Kebangsaan Bolopur. Pada tahun 2013, saya menyambung pelajaran saya ke Sekolah Menengah Kebangsaan Keterek. Dan kini, saya sudah mendapatkan pelajaran di Kolej Matrikulasi Kelantan sebagai seorang pelajar dalam jurusan Sains Modul 3. Pencapaian saya ialah saya mendapat 5A di dalam UPSR, 8A di dalam PT3 dan 5A di dalam SPM. Saya juga merupakan ketua pengawas ketika zaman sekolah rendah. Saya juga merupakan ahli pengawas semasa di sekolah menengah. Walaupun saya tidak begitu menonjol di dalam pembelajaran, saya seorang yang mampu bercakap di hadapan khalayak ramai.
Saya juga seorang yang tidak mudah terpengaruh dengan perkara-perkara negatif di sekeliling saya. Sasaran saya ingin melanjutkan pengajian saya di Universiti Teknologi Malaysia di dalam bidang sains dan teknologi. Saya amat yakin bidang ini mampu membawa saya ke peringkat yang lebih tinggi bagi merealisasikan impian saya. Tidak lupa juga, bidang sains dan teknologi ini amat sesuai dengan dunia yang semakin maju, di mana dunia yang memerlukan kemahiran di dalam bidang teknologi dan ICT. Di samping itu, bidang ini mampu meningkatkan pengendalian teknologi serta membawa kepada penemuan sains yang baharu. Bagi saya, bidang sains dan teknologi ini merupakan satu bidang yang sedang giat diperluas oleh kerajaan. Hal ini kerana ia merupakan satu bidang yang amat penting untuk memacu ekonomi negara seiring dengan negara Eropah yang lain. Setelah menamatkan pengajian di ITP, saya merancang untuk melibatkan diri dalam bidang sains dan teknologi dengan mencari pekerjaan yang berkaitan dengan bidang tersebut. Saya juga merancang untuk mencipta teknologi baharu dan menaik taraf teknologi yang sedia ada di negara kita. Hal ini supaya ianya lebih mesra alam dan dapat mengurangkan pencemaran alam seperti pencemaran air dan pencemaran udara. Saya rasa setakat ini sahaja perkongsian mengenai diri saya. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti yang kita sedia tahu, penyebaran penyakit berjangkit iaitu COVID-19 telah tular di kalangan masyarakat. Penyakit berjangkit ini telah memberi banyak impak yang negatif kepada negara terutamanya dalam golongan masyarakat. Yang demikian, kerajaan telah mewawarkan kempen Stay at Home demi mengurangkan penambahan kes positif jangkitan COVID-19. Di manakah peranan dan tanggungjawab kita sebagai rakyat dalam membantu membasmi penularan wabak COVID-19 ini? Antara langkah yang boleh kita ambil sebagai rakyat yang prihatin ialah melakukan saringan awal COVID-19. Rakyat digalakkan untuk membuat saringan kesihatan secara percuma di pusat kesihatan tanpa perlu dicari. Bantulah kerajaan dengan tampil secara sukarela dan menjalani pemeriksaan saringan yang ditetapkan, terutama kepada mereka yang terlibat dalam aktiviti keramaian. Kuarantinkan diri sekiranya anda baru pulang daripada mana-mana negara, terutamanya China, Korea Selatan, Itali, Jepun dan Iran. Anda juga dinasihatkan untuk melaporkan kepada pusat kesihatan dan melakukan kuarantin selama 14 hari berturut-turut. Sila rujuk ke klinik atau hospital berdekatan sekiranya anda bergejala seperti batuk, demam, sesama dan sakit tekak dan kesukaran untuk bernafas. Seterusnya, rakyat juga mestilah tingkatkan kebersihan diri dan kawasan rumah. Sentiasa mengutamakan kebersihan diri seperti kerap mandi dan kerap mencuci tangan dengan betul menggunakan sabun atau menggunakan bahan pencuci tangan iaitu hand sanitizer. Seterusnya, kerajaan juga telah menyarankan rakyat untuk mengamalkan 3W iaitu wash, kerap mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, wear, pakai pelitup muka ketika berada di kawasan luar rumah, dan warn, peringatan untuk elakkan bersalaman, bersentuhan serta elakkan amalan kunjung-mengunjung. Akhir sekali, rakyat juga disarankan untuk elakkan 3S iaitu sesak, sempit dan sembang berdekatan. Akhir kata daripada saya, marilah kita bersama-sama mengamalkan langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19. Masyarakat yang bertanggungjawab akan membawa kepada negara yang maju. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Isu semasa yang akan saya kupaskan ialah kesan pembelajaran atas talian terhadap pelajar ketika pandemik COVID-19 yang melanda kita pada hari ini. Kesan ini terbahagi kepada dua, iaitu kebaikan dan keburukan. Manfaat yang
yang pelajar perolehi ketika pembelajaran atas talian ialah pelajar boleh mengulang tayang rakaman yang telah dirakam oleh guru. Pembelajaran ini boleh dilakukan melalui aplikasi Google Meet. Oleh itu, pelajar yang ketinggalan sewaktu kelas boleh mengulang kembali rakaman video tersebut. Selain itu, pembelajaran akan lebih fleksibel kerana pembelajaran atas talian dapat dijalankan pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja dengan adanya capaian internet yang baik. Kebaikan yang seterusnya, pelajar akan mempunyai masa yang lebih panjang untuk mengulang kaji pelajaran. Ini kerana pelajar tidak perlu tergesa-gesa untuk menghadiri kelas seterusnya di tempat yang lain. Di sebalik kebaikan, pembelajaran atas talian terselit juga keburukannya. Antara masalah yang akan dihadapi ialah pelajar tidak dapat mendengar dengan jelas suara guru ataupun tidak dapat mengakses aplikasi tersebut dengan sepenuhnya. Ini menyebabkan kurang interaksi antara pelajar dan guru. Seterusnya, masalah disiplin juga boleh mempengaruhi pembelajaran kerana pelajar tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan semasa pembelajaran secara bersemuka. Contohnya ialah pelajar tidak dapat menyelesaikan tugasan yang telah diberikan. Akhir sekali, jelas di sini bahawa pembelajaran secara atas talian semasa pandemik ini terdapat kebaikan dan keburukannya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.